akan membentangkan kerja khusus saya, kerja khusus pengajian am, dan tajuk kerja khusus saya ialah cabaran yang dihadapi murid-murid pemilihan khas dalam memperkasa mata pelajaran bahasa Melayu di SK Muslim. Okay. Untuk pengenalan dan tema, saya memilih sosial dan budaya dalam konsep pendidikan, sebab pendidikan ini lebih mudah dan lebih senang untuk pengkaji mencari bahan-bahan ataupun alternatif yang mereka perlukan untuk menjalankan kajian mereka. Oleh sebab itu saya memilih sosial dan budaya, tema sosial dan budaya dalam aspek pendidikan. Okey. Saya ada 2 objektif kajian yang saya dapat sepanjang kajian ini, ialah yang pertama, mengenal pasti cabaran yang dihadapi murid pemilihan khas untuk memperkasakan mata pelajaran bahasa Melayu. Yang kedua pula, mengkaji usaha yang dilakukan pihak sekolah dalam membantu murid pemilihan khas untuk memperkasa mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi untuk objektif yang pertama ni, saya lebih tekankan kepada cabaran. Apa cabaran yang dihadapi oleh murid pemilihan khas dalam memperkasa mata pelajaran tersebut. Dan objektif yang kedua pula, memfokuskan tentang apa usaha yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah dalam membantu murid-murid pemilihan khas untuk memperkasa mata pelajaran bahasa Melayu. Ini merupakan gambar kajian di mana saya pergi ke tapak kajian ataupun lokasi kajian, di mana saya bergambar, mengambil gambar ini di hadapan pintu masuk Sekolah Kebangsaan Muslim. Untuk metodologi kajian pula, saya menggunakan 3 cara. Yang pertama, cara mendapatkan responden, iaitu sampel bertujuan. Sampel bertujuan ni saya lebih ketengahkan kepada komuniti sekolah tu, bukan kepada murid-murid, sebab kita sedar dan tahu murid-murid pemilihan khas ni perlukan bimbingan daripada guru-guru. Jadi untuk memudahkan kerja saya memilih untuk memberi borang soal selidik ini kepada komuniti di sekolah itu, seperti guru-guru ataupun pembersih sekolah itu, tapi saya fokuskan kepada guru-guru lah. Kedua, cara mendapatkan maklumat soal selidik. Ini macam tadilah, saya mendapatkan maklumat dengan memberi borang soal selidik sebanyak 20 kepada 20 orang responden untuk mendapatkan maklumat lah melalui soal selidik itu. Ketiga, cara menganalisis dan mempersembahkan data. Untuk cara menganalisis dan mempersembahkan data ni, saya menyediakan jadual dan carta. Jadual dan graf, bukan carta. Jadual dan graf. Jadi dalam jadual tu kita akan dapat lihatlah berapa peratus setuju, tidak setuju dan tidak pasti yang ada dalam borang soal selidik yang saya hasilkan. Okey, untuk dapatan kajian, ini merupakan jadual bagi cabaran yang dihadapi murid-murid pemilihan khas dalam memperkasa mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, untuk poin yang pertama, murid pemilihan khas memerlukan tempoh masa yang lama untuk mengenal pasti objektif pembelajaran. Dan di sini kita dapat lihat jumlah tertinggi ialah tidak pasti. Ini mungkin oleh kerana mungkin murid pemilihan khas ni tidak semestinya memerlukan tempoh masa yang lama untuk mendapatkan objektif dalam kelas. Mungkin ada cara ataupun teknik yang betul supaya mereka dapat mengatasi objektif pembelajaran dengan mudah. Untuk poin yang kedua pula, murid pemilihan khas mengalami kesukaran untuk menerima ilmu yang diberikan. Untuk yang ini pula, ramai bilangan responden yang bersetuju kemungkinan
Sebab ini merupakan satu cabaran yang kita sedar kerana murid pemilihan khas memang mengalami kesukaran untuk menerima ilmu yang diberikan oleh guru, sebab mereka mungkin mengalami kekurangan dari segi fizikal mereka. Jadi mereka itu menjadi cabaran untuk memperkasakan lagi mata pelajaran bahasa Melayu di sekolah. Untuk poin yang ketiga pula, guru perlu mempelbagaikan proses pembelajaran. Di sini bilangan tidak pasti adalah yang paling tinggi berbanding tidak setuju dan setuju. Kemungkinan besar melalui dapatan kajian saya, kenapa guru perlu memperbaiki proses pembelajaran, ramai yang tidak pasti, kemungkinan ini masih lagi di dalam kajian ataupun masih dalam pemerhatian guru-guru. Mungkin teknik ataupun cara untuk memperbagaikan proses pembelajaran itu masih belum ada. Jadi kebanyakannya tidak pastilah adakah ini menjadikan cabaran kepada murid-murid. Poin keempat pula, murid pemilihan khas tidak cekap membaca dan menulis. Sini kita dapat lihat tidak pasti pun masih lagi merupakan bilangan responden yang tertinggi menyatakan bahwa tidak pasti. Bagi saya, mungkin murid-murid pemilihan khas ni kemungkinan apabila mereka tidak cekap membaca dan menulis, mungkin mereka peka dari segi macam untuk memperkasakan subjek bahasa Melayu ni. Walaupun mereka tidak cekap membaca dan menulis, tapi mereka mampu untuk memperkasa subjek tersebut dengan cara lain. Sebagai contoh, mungkin dari segi media ataupun gambaran situasi pembelajaran yang mereka mudah fahami, ataupun visual yang perlu guru-guru terapkan ketika mempelajari subjek tersebut. Dan poin terakhir pula, murid pemilihan khas mengalami kekurangan dari segi fizikal dan mental. Di sini melihatkan ramai responden yang bersetuju. Ya, ini secara umum tahu memang murid-murid pemilihan khas mengalami kesukaran. Kebanyakannya lah kekurangan dari segi fizikal dan mental. Mungkin ini akan menjadi cabaran mereka dalam memperkasa mata pelajaran bahasa Melayu. Ini merupakan graf hasil daripada kajian yang daripada borang sosial tersebut. Ini merupakan graf untuk cabaran. Ini murid pemilihan khas. Ini yang poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat dan poin kelima. Kita teruskan dapatan kajian yang seterusnya. Okey, ini jadual yang kedua pula ni merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam membantu murid-murid pemilihan khas untuk memperkasa mata pelajaran bahasa Melayu. Kita tengok untuk usaha yang pertama, mengadakan program pembelajaran khusus untuk murid pemilihan khas. Sini kita dapat lihat bahawa bilangan responden yang tertinggi adalah setuju. Jadi bermakna kemungkinan besar untuk mengadakan program pembelajaran yang khusus ataupun tertumpu kepada murid pemilihan khas ni adalah baik, ataupun salah satu cara pihak sekolah membantu murid-murid pemilihan khas untuk memperkasa mata pelajaran bahasa Melayu. Poin kedua pula, mengantar semua murid pemilihan khas ke pusat-pusat pembelajaran yang berkualiti. Untuk poin yang kedua ni, responden tidak bersetuju. Bilangan responden yang tidak setuju adalah ramai berbanding tidak pasti dan setuju. Ini disebabkan kerana apabila guru-guru ataupun pihak sekolah yang ingin membawa murid-murid pemilihan khas ke pusat-pusat pembelajaran yang berkualiti, mereka memerlukan tenaga kerja ataupun staf guru-guru yang lebih untuk membimbing para pelajar. Sebab
untuk membawa keluar murid-murid pemilihan khas ini bukanlah mudah. Mereka memerlukan satu penjagaan yang penuh lah. Sebagai contoh, mungkin membawa keluar dari kawasan sekolah ni risikonya lebih tinggi, ataupun mereka sukar untuk mendengar cakap guru. Jadi mereka memerlukan tenaga guru yang banyak untuk mengawal keadaan pelajar ketika bergerak ke pusat pembelajaran, ataupun sudah sampai ke pusat tersebut. Mereka akan menghadapi masalah. Mungkin murid-murid sukarlah untuk membiasakan diri ke tempat tersebut. Poin ketiga pula, pihak sekolah menyediakan kemudahan pembelajaran kepada murid pemulihan khas. Ini responden menyatakan sebanyak 15 orang responden yang bersetuju bahawa pihak sekolah menyediakan kemudahan pembelajaran kepada murid pemulihan khas. Ini secara umum tahu apabila kemudahan asas ataupun kemudahan pembelajaran kepada murid-murid ini diberikan, secara tidak langsung murid-murid akan lebih mudah dan rasa selesa untuk menerima apa ilmu yang guru beri. Jadi ini merupakan salah satu usaha yang sangat baik oleh pihak sekolah untuk membantu murid-murid pemulihan khas dalam membantu mereka dalam memperkasa mata pelajaran bahasa Melayu. Poin yang keempat pula, menjemput guru berkemahiran untuk memberi ceramah pembelajaran kepada murid pemulihan khas. Di sini kita dapat lihat setuju, bilangan responden bersetuju adalah sebanyak 16 orang. Dan sebab kenapa ramai responden bersetuju, kemungkinan besar, ini pendapat saya, apabila pihak sekolah menjemput guru yang berkemahiran untuk memberi ceramah ataupun motivasi kepada murid pemulihan khas, kemungkinan guru yang dijemput ni sudah biasa dengan situasi ataupun cara, sudah biasa ataupun sudah masak dengan murid-murid pemulihan khas ini. Jadi kemungkinan besar guru yang berkemahiran ini mampu membantu untuk ataupun memberi nasihat ataupun teknik-teknik, kaedah-kaedah yang baik yang dapat membantu murid-murid pemulihan khas dalam memperkasa mata pelajaran bahasa Melayu di sekolah. Jadi kemungkinan besar ia dapat membantu murid-murid dalam memperkasa mata pelajaran bahasa Melayu. Untuk poin yang terakhir, bagi usaha pula, melibatkan murid pemulihan khas dalam setiap aktiviti di sekolah. Ini nampaknya bilangan responden adalah tidak setuju. Paling banyak sekali dengan 12 orang. Ini mungkin lebih sama apabila poin yang kelima ni dengan poin yang kedua. Sebab kenapa saya katakan sama? Sebabnya adalah sama. Sebab apabila ini bukan saja menjadi kesukaran guru-guru untuk mengawal setiap pergerakan murid-murid apabila keluar dari kelas. Contoh, mengadakan aktiviti co-curriculum di sekolah. Sebagai contoh macam aktiviti gotong royong. Ini memerlukan tahap pemerhatian ataupun penjagaan yang begitu cekap. Kalau tidak, mungkin kemungkinan besar guru-guru tidak menyedari apa yang berlaku dengan murid-murid ketika aktiviti gotong royong itu dijalankan. Jadi ini merupakan usaha yang ramai guru-guru tidak bersetuju untuk dijalankan. Okey, ini adalah graf yang menunjukkan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membantu murid-murid pemulihan khas dalam memperkasa mata pelajaran bahasa Melayu. Ini untuk poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga, poin yang keempat dengan poin yang kelima.
Oke, untuk set yang terakhir ini adalah rumusan dan kesimpulan kajian. Ini rumusan dan kesimpulan yang saya dapatlah selepas menjalankan kajian ini. Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengetahui cabaran murid-murid pemilihan khas dalam memperkasa mata pelajaran bahasa Melayu di SK Muslim. Ini sama dengan objektif tadi. Inilah tujuan saya untuk menjalankan kajian ini, sebab untuk mengetahui apakah cabaran ataupun apakah yang menjadi halangan kepada murid-murid pemilihan khas dalam memperkasa mata pelajaran bahasa Melayu di sekolah mereka. Berdasarkan dua objektif kajian, yaitu mengenal pasti cabaran yang dihadapi murid pemilihan khas dalam memperkasa mata pelajaran bahasa Melayu di SK Muslim, dan yang kedua mengenal pasti usaha pihak sekolah untuk membantu murid pemilihan khas untuk memperkasa mata pelajaran bahasa Melayu di SK Muslim. Jadi sebagai rumusan, pihak sekolah perlu membantu ataupun memberi dorongan kepada pelajar, pada murid-murid pemilihan khas di SK Muslim, sebab kebanyakannya murid-murid pemilihan khas ini perlukan bimbingan dan bantuan untuk mendapatkan ataupun untuk memperkasa. Tidak semestinya dalam mata pelajaran bahasa Melayu saja, mungkin mereka boleh memperkasa berbagai lagi subjek, tapi dengan usaha dan kaedah yang betul mereka mampu menjayakan ataupun mampu menghasilkan lebih sedikit golongan ataupun murid-murid pemilihan khas ini. Dan saya harap kajian ini dapat memberi sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada diri saya dan juga pihak sekolah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SK Muslim yang kerana membantu saya dalam menjayakan lagi kajian saya ini. Jadi itu saja daripada saya. Ini saja pembentangan saya. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.